من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Yang dimuliakan Tuan Pengerusi dan ahli-ahli Jawatan Kuasa Surau, yang berbahagia Tuan-Tuan Imam, Tuan-Tuan Bilal, pegawai-pegawai pemerintah, anggota-anggota, seluruhnya tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena pada malam ini dengan izinnya, dengan limpah kurnianya, dengan kasih sayangnya, diberinya kita kesempatan lagi untuk berada di dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan keberadaan kita dalam majlis ilmu ini akan membuahkan suatu hasil yang baik untuk kita sebagai bekalan yang kita bawa balik dalam kehidupan kita selepas kehidupan ini nanti. Karena lepas ini kita akan hidup semula. Lepas itu dalam dunia ini kita kena cari banyak-banyak bekalan untuk kita bawa balik ke kampung kita. Ya, firman Allah, wa tazawwaju, dan cari oleh kamu akan bekalan. Fa inna khairaz zadi taqwa, maka sebaik-baik bekalan yang nak kamu cari ialah sifat takwa. Mari kita sama-sama menjadikan diri kita ini orang-orang yang sungguh-sungguh bertakwa. Ya, tandanya dia buat segala yang disuruh dan tinggalkan segala yang dilarang. Itu takwa. Ya, bukan takwa tu buat yang disuruh sampai yang larang buat juga, itu bukan takwa. Itu mencampur aduk yang hak dengan yang batil. Orang takwa dia buat segala yang disuruh, ditinggalkan segala segala yang dilarang. Apa saja yang dilarang ditinggalkan. Apa yang disuruh dibuat. Itu tanda orang yang bertakwa. Mudah-mudahan kita masuk dulu dengan itu. Bila takwa baru ada jaminan keselamatan di dunia dan juga di akhirat. Tak ada takwa, tak ada jamin. Ya, tak ada siapa yang menjamin keselamatan kita di dunia dan di akhirat. Ada takwa baru ada garanti. Nah, di dunia pun Allah garanti, di akhirat pun Allah jamin. Di dunia pun Allah kata, wallahu waliyul muttaqin. Allah menjadi pembela kepada orang-orang yang bertakwa. Dan di akhirat pun dijamin juga. Ya, apa kata Allah? Innal muttaqina fi maqamin amin fi jannatin wa uyun, kata Allah ya. Sesungguhnya orang yang bertakwa itu sentiasa berada di dalam maqam yang selamat, darjat yang selamat, kedudukan yang selamat. Di mana selamatnya? Di dalam syurga yang terdapat air yang berpancutan. Dalam syurga yang terdapat air yang berpancutan. Ada air patut di syurga. Itu air patut yang tak pernah kita lihat dalam dunia. Di syurga apa saja kita tengok, tak pernah tengok dalam dunia. Kalau di dunia ada air patut yang cantik, syurga lagi tak pernah kita tengok. Kerana dalam syurga itu terdapat sesuatu yang tak pernah dilihat oleh mata, tak pernah didengar oleh telinga, dan tak pernah terlintas di hati kita. Itu di syurga ya. Adatul ibadi, kata Allah dalam hadis qudsi. Fiha, dalam syurga itu, ma la ainur ra'at, sesuatu yang tak pernah dilihat oleh mata, wala uzunun sami'at, dan sesuatu yang tak pernah didengar oleh telinga tak pernah dengar. Itu keadaan dalam syurga. Wala khatara ala qalbi bashar, dan sesuatu yang tak pernah terlintas di hati kita. Nak bayang pun tak boleh. Bila lagi nak cerita lagi tak boleh. Nak bayang ke benda syurga tak boleh. Jadi mudah-mudahan Allah anugerahkan kita syurga yang dijanjikan olehnya untuk orang-orang yang bertakwa. Ya, bila bertakwa tu tandanya buat segala yang disuruh, tinggalkan segala yang dilarang. Baik, untuk malam ini kita sambung lagi bacaan kita tentang pengendalian harta. Ini sudah kita sambung tentang harta. Pengendalian harta. Di sini hendaklah kita meneliti. Ini kita sambung apa yang kita baca dalam surah. Di sini hendaklah kita meneliti dan mempelajari dengan halus, sungguh-sungguh, detail betul-betul, tentang saranan serta pengajaran
yang terkandung dalam dua ayat yang tersebut. Sebelum ini kita ada baca ayat tentang memiliki harta itu. Jangan terlalu boros, jangan pula terlalu kerekut. Itu memiliki harta. Itu dua ayat dulu kita baca dulu ya. Tentang yang terkandung dalam dua ayat yang tersebut, perkara yang diwajibkan Allah ke atas masyarakat Islam. Dan ada harta apa nak buat? Seru kepada kebajikan. Itu jadi kita nak tahu ya. Ialah memilih dalam masyarakat Islam kena memilih golongan pentadbir untuk menguruskan 3 tugas yang terpenting. Ini 3 tugas yang baca malam ya. 3 perkara kita nak baca untuk menguruskan harta kita. 3 perkara. Yang pertama, yang kedua, ketiga. Yang pertama apa? Ini yang baca ya. Menyeru kepada kebaikan, seruan kepada kebajikan. Kebaikan itu yang dipikul oleh pemerintah yang mempunyai kuat kuasa di dalam masyarakat. Bukanlah semata-mata berdakwah, tetapi hendaklah menjalankan usaha yang berkesan untuk melaksanakan tujuan kebajikan bagi masyarakat. Jadi siapa yang berkuasa, macam tuan-tuan yang berkuasa, cari jalan supaya masyarakat dapat kebajikan. Jangan biarkan masyarakat lintang bukan tak untuk halal. Kalau ada kuasa, gunakan kuasa itu untuk kebajikan kepada masyarakat. Jangan biarkan mereka itu bermarajalela melakukan apa saja dikehendaki oleh mereka. Yang berkesan untuk melaksanakan tujuan kebajikan bagi masyarakat. Jadi matlamat negara Islam itu mestilah bercorak negara kebajikan. Negara Islam itu patutnya menjadi negara kebajikan. Cogannya ialah mewujudkan kesejahteraan dan kemajuan bagi masyarakat manusia dengan arti kata yang seluas-luasnya. Jadi kita kena seru kepada kebajikan, sediakan untuk kebajikan itu untuk masyarakat kita. Prasarana disediakan. Itu Allah sebut dalam Quran. Nanti kita baca ya, nanti baca ya. Cari baca. Barang siapa yang diberi kuasa, hendaklah dia menyediakan prasarana untuk kebajikan masyarakat. Dan menyeru kepada kebajikan, mencegah kepada kemungkaran. Nanti kita cari ya. Saya tak hafal itu. Dulu hafal ni dah lupa ya. Iya. Nambah 60 pula ya. Barang siapa yang ada kuasa, mesti dia menyeru kepada kebaikan. Dalam masyarakat pun ada waktu wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Kita baca dulu ya. Kita baca dulu tu. Hendaklah ada di kalangan kamu kumpulan-kumpulan yang menyeru kepada kebajikan dan mencegah kepada kemungkaran. Mereka itulah orang-orang yang dapat keuntungan. Tapi kalau dia ada kuasa, dia kena gunakan kuasa itu ke arah kebaikan. Nanti cari ayat. Nanti jumpa jawab ya. Sikit lagi ya. Ada kepada Allah. Alladzina immakannahum fil ard aqamu sholata wa atu zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar walillahil 'aqibatul umur. Alladzina immakannahum fil ard, yaitu mereka-mereka yang Allah bekalkan dengan kekuasaan di atas muka bumi ini, yang ada kuasa pemerintah umpamanya. Aqamus solat, dia tugas utamanya mendirikan sembahyang. Bukan dia sembahyang, dia tu nak sembahyang juga dah, tapi dia menyediakan masyarakat supaya mendirikan sembahyang. Sediakan prasarana, masjid-masjid, surau-surau supaya masyarakat boleh sembahyang ya. Itu aqamus solat. Wa atau zakah, dan mengeluarkan zakat. Ada institusi zakat yang boleh membantu orang miskin dan sebagainya. Taman wa amaru bil ma'ruf, menyeru kepada kebaikan. Yang baik-baik diseru. Mari kita mengaji, mari kita baca Quran, mari kita bersatu padu, mari kita bergotong royong. Itu menyeru kepada kebaikan. Wa nahaw 'anil munkar, dan mencegah ke atas kemungkaran.
Kalau ada orang nak buat pesta rock, kita yang menjadi pencegah. Kita membangkang. Kalau ada orang nak buat pesta tari menari, kita menjadi pembangkang. Itu wa nahau anil munkar, wa nahau anil munkar. Walillahi aqibatul umur, dan kepada Allah lah kita nak serahkan segala pekerjaan kita. Semua kerana Allah. Tadi kita semayang tadi berjanji, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya semayang aku, ibadah-ibadah aku selain bersemayang, hidup aku dan mati aku mesti nak menurut perintah Allah Ta'ala. Itu tugas kita. Tugas kita kalau diberi kekuasaan di atas muka bumi ini. Kemudian serukan kepada kebajikan dan cegah kemungkaran. Itu tugas yang pertama. Tugas yang kedua, bagi pemerintah ialah menyuruh masyarakat melakukan makruf. Yang baik-baik itu disuruh. Mari kita semayang, mari kita mengaji, mari kita baca Quran, mari kita zikir, mari kita takbir, mari kita tahmid, mari kita tasbih dan sebagainya. Itu menyeru kebajikan. Menyeru ke arah ma'ruf. Ma'ruf itu kebajikan. Pengertian al-ma'ruf ialah pelaksanaan tiap kaedah atau prinsip sejagat yang ditetapkan Islam bagi kepentingan masyarakat. Apa saja buat untuk masyarakat. Ekonomi masyarakat, pentadbiran untuk masyarakat, pendidikan untuk masyarakat, perniagaan untuk masyarakat, apa saja untuk masyarakat. Supaya masyarakat dapat keuntungan daripada keuntungan yang kita lakukan di atas muka bumi ini. Untuk masyarakat, bukan untuk individu untuk masyarakat. Itu tugas yang kedua. Mesti memikirkan apa kesannya terhadap masyarakat. Kemudian tugas yang ketiga, dalam melarang dan mencegah masyarakat daripada kemungkaran. Perkara-perkara mungkar ialah tiap-tiap perkara yang dilarang oleh Islam. Mana yang haram tu jangan dibuat, mana yang makruh juga jangan dibuat. Kerana larangan tu ada dua, satu haram, satu makruh. Yang haram jangan buat sekali-sekali. Yang makruh galakkan tak usah buat. Kan hukumnya makruh tu dibenci, Allah benci. Kalau Allah benci, malaikat pun benci, rasul-rasul pun benci, wali-wali pun benci, orang soleh semua benci. Itu kalau makruh. Jangan curi aja TV boleh dengar makruh. Alat makruh, makruh je. Buat makruh tu buatnya. Apa tu makruh? Dibuat tidak berdosa, ditinggalkan dapat pahala. Bila kita tak buat yang makruh tu dapat pahala. Kenapa kita tak buat ini makruh? Dapat pahala. Bayangkan, sikit pahala tu dapat, sikit lama-lama banyak je dia. Esok bila ditimbang pahalanya banyak kerana dia meninggalkan yang makruh. Dia tak buat yang makruh tu dapat pahala, tak buat dapat pahala. Kumpulkan pahala tu banyak je dia. Bila banyak nanti ditimbang apa kata Allah dalam Quran? Fa amma man saqulat mawazinu fa huwa fi 'aishatir radiyah. Barang siapa berat timbangan kebajikannya, maka dia sentiasa berada dalam keredaan Allah Ta'ala. Allah redha dengan dia. Masuk syurga redha. Lepas dari neraka Allah redha. Apa saja dia buat dalam di akhirat nanti dia redha oleh Allah Ta'ala. Tapi sebaliknya, kalau ringan timbangan kebajikannya, berat dosanya, maksiat je, asal punya minggu ambil nombor ekor, asal keluar pakai seluar pendek. Lepas tu kemana pergi pun tak ikut syariat. Yang makruh buat depan depan, yang haram pun buat depan depan juga. Arak minum, berjudi lah dan sebagainya. Jadi esok bila ditimbang, ringan pahalanya. Ringan pahalanya. Wa amma man khaffat mawazinuh, barang siapa ringan timbangan kebajikannya. Yang baik-baik ringan no. Fa ummuhu hawiyah, maka maknya adalah hawiyah. Dia dapat beremakkan hawiyah. Mak dengan anak apa buat dia mak? Ini tak ada wanita ni, kalau ada boleh tanya. Apa buat mak pada anak? Apa selalu mak buat pada kita masa kecil-kecil tu? Apa buat mak?
di peluknya, di dukungnya, di lambung-lambungnya, di timang-timangnya, di cium-ciumnya. Tapi ini apa dia? Apa yang mendukung dia? Apa yang melambung dia? Siapa yang menimang dia tu? Hawiyah. Apa itu hawiyah? Wa ma adraka ma hiya? Tahukah kamu apa yang dikatakan hawiyah? Narun hamiyah. Api yang bersangatan nyala. Sama tak? Beremakan api. Ya, api itu meluk dia, api itu mencium dia, api itu menimang-nimang dia, api itu melambung-lambung dia. Jadi sebab itu tuan-tuan, yang sunat buat kerana dia boleh terhimpun pahala tu. Ya. Sunat nama banyak pahala tu. Yang makruh tinggalkan juga terhimpun pahala tu. Pahala kerana meninggalkan makruh tu. Yang haram mesti tinggalkanlah. Yang wajib mesti dibuat. Jadi maknanya apa saja kita buat dalam dunia merupakan ibadah kepada Allah SWT. Boleh jadi pahala sekarang. Yang wajib dapat pahala, yang haram dapat pahala, yang sunat dapat pahala, yang makruh dapat pahala, yang harus itu dapat pahala. Kerana yang harus itu apabila kita laksanakan, dia tak jadi harus lagi tau. Bila yang harus itu kita buat, dia tak jadi harus lagi. Dia boleh tukar. Boleh jadi wajib, boleh jadi haram, boleh jadi sunat, boleh jadi makruh. Jadi kita nak jadikan yang harus tu, wajib atau haram, wajib atau sunat, itu aja. Wajib sunat, wajib sunat, wajib sunat, yang harus tu. Kalau tak wajib pun dapat pahala sunat. Benda harus tu, makan tu harus, tapi makan tu dapat pahala sunat kalau kita ikut adab-adabnya. Minum tu harus, minum tu dapat pahala sunat kalau kita ikut adab-adab nak minum. Buang kuku tu harus, dibuat atau ditinggalkan tidak berpahala dan tidak berdosa. Tapi apabila dibuat, ditukar, dia tak jadi harus lagi. Bila kita ikut adab-adab buang kuku, dapat pahala sunat. Jadi yang harus semua dapat sunat belakang. So dapat pahala sunat, pahala sunat, pahala sunat, pahala sunat atau pahala wajib. Bila ditimbang nanti, pahala saja yang berat, dosa ringan. Bila pahala berat, dosa ringan, layak masuk ke dalam syurga Allah. Itu dia. Itu tugas yang kedua. Yang ketiga. Yang kedua tadi, bagi pemerintah menyuruh masyarakat melakukan ma'ruf. Pengertian al-ma'ruf ialah pelaksanaan tiap kaedah atau prinsip sejagat yang ditetapkan Islam bagi kepentingan masyarakat. Itu arti al-ma'ruf, untuk kepentingan masyarakat, bukan untuk kepentingan individu. Yang tiga tugasnya, Islam melarang dan mencegah masyarakat kepada kemungkaran. Benda mungkar jangan dibuat, benda dosa jangan dibuat, benda haram jangan dimakan. Kerana itu merupakan dosa belaka. Bila dibuat dosa, nanti habis, tak ada langsung pahala, dosa saja. Kerana orang yang melakukan dosa itu boleh menjadi kafir atau dia boleh membawa kepada kekufuran. Kerana buat satu dosa, datang titik hitam di hati dia. Buat lagi satu dosa, datang lagi titik hitam. Dia panggil ron. Kalla bal ron ala qulubihim, bahkan ada didatangkan titik hitam di atas hati-hati mereka. Jadi dapat dosa, satu ron, titik hitam. Buat lagi dosa, titik hitam. Buat lagi dosa, titik hitam, titik hitam, titik hitam, tak, titik hitam je. Kemudian dah selalu dosa aja, tak ada kebaikan langsung, titik hitam, sudahnya titik hitam berkumpul. Tak jadi titik-titik hitam. Dia jadi apa pula? Dia jadi tompok-tompok hitam. Dia titik-titik berkumpul jadi tompok. Itu bersoal lagi lah. Dia tompok-tompok hitam datang. Tak ada berhenti lagi, buat lagi maksiat, buat lagi kemungkaran, buat lagi kemungkaran, dapat jadi tompok-tompok hitam. Tambah lagi titik hitam tu. Sudahnya tompok-tompok hitam tu bersatu. Bersatu dah jadi apa? Dah jadi patri. Tahu patri? Welding. Dah menjadi welding. Dah semua hati itu hitam ke keluar. Tak ada yang putih lagi dah. Dah melekat, dia panggil tobangan. Tobangan. Artinya sudah termatri. Macam orang jatuh dalam perodu mengkuang lah. Dia tahu apa benda perodu mengkuang. Ya Allah. Itu yang dulu nipu je dulu kampung. Tahu tak? Dulu menanam. Tahu memang apa perodu mengkuang? Sekarang pun tak ada menanam mengkuang. Kamu gajah ada lagi. Macam orang jatuh di dalam perodu mengkuang. Senang nak buang duri tu.
habis badan tu penuh dengan urin kuat, nak buang satu susah sebenarnya. Itu kalau dah jadi taubat kan. Kerana banyak sangat maksiat. Sudah tak boleh nampak baik lagi dah. Ya, umur 40 pakai seluar pendek lagi. Umur 60 minum arak lagi. Dan sebagainya. Nari lagi, berjoget lagi. Payah kerana dia terlalu seronok dengan maksiat-maksiat tu. Tak boleh nak ubah lagi dah. Itu namanya taubat kan. Ya, tadi saya baca satu hadis. Ya, barang siapa meninggalkan sembahyang Jumaat 3 kali berturut-turut, maka Allah datangkan taubat di hati mereka. Artinya tak boleh payah nak baik lah, kecuali dengan izin Allah. Itulah cerita ya. Kalau Allah hendak semua jadi. Tapi biasanya tak boleh jadi. Sebab itu tuan-tuan, nak buat baik semasa berumur 40 tahun. Kalau 40 tahun masih melakukan kejahatan lagi, tak ada kebaikan lagi, maka bersiap sedia dah dimasuk ke dalam neraka. Ini bukan saya teka-teka ni. Rasulullah kata, man atat alaihi arba'una sana lam yaghlib khairuhu syarruhu fatahajjaz ila an-nar, kata Rasulullah. Sahih hadis ni. Barang siapa umurnya sudah sampai 40 tahun hijrah bukan masih, kebaikannya belum lagi mengatasi kejahatannya. Artinya jahat lebih banyak, lebih baik lagi. Baik tu sikit je, jahatnya banyak. Ya, kalau dah umur 40 tahun, maka bersiap sedialah untuk dimasukkan ke dalam neraka. Ya, 40 tahun umur semayang tidak lagi. Tak ada semayang. Minum arak je padanya. Kopi tak minum, Milo tak minum, ais tak minum, Coca-Cola tak minum. Dia nak minum whisky, brandy, vodka, apa? WSOP, konyak, Guinness Stout, Bulldog, itu je minumnya. Maka bersiap sedialah untuk dimasukkan ke dalam neraka. Jadi itu taubat ya. Kecuali dengan izin Allah. Itulah kita ada juga orang yang dah tua jadi baik ya. Tapi biasanya takkan jadi baik lah. Kalau dah umur 40, biasanya, usually, takkan jadi baik lagi. Kerana dia dah berkenan penuh dengan kehidupan secara maksiat. Hidup maksiat berkenan penuh dia. Tak ada lagi melakukan kebaikan. Macam anak angkat dah. Anak angkat. Jadi bila dia angkat dia daripada kecil sampai umur 40. Udah umur 40 baru dia kabur dia bapa angkat. Kamu sebenarnya bukan anak aku ni. Mak angkat pun kabur wujud dia. Bukan kamu ni, bukan anak mak, bukan anak ayah ni. Kamu ni sebenarnya anak angkat mak dan ayah ni. Ayah kamu ada ujung kampung. Ada sana. Nanti petang kita pergi rumah dia. Dia petang dibawa dia ke rumah ayah betul. Tak pernah tengok pun. Itu umur dia tengok. Agak-agak dia tuan-tuan, kasih sayangnya berpindah kepada ayah betulnya. Kejap itu, pindah ke tak? Tak ada. Dia boleh mulia, dia boleh hormat, boleh. Tapi kasih sayang masih kepada mak angkatnya. Masih kepada ayah angkatnya. Kerana dah biasa dengan ayah angkat dengan mak angkatnya. Begitulah orang yang sudah biasa dengan maksiat, tiba-tiba dia slow, nak jadi baik. Tak payah lah. Boleh tu boleh, tapi payah. Ada yang jadi baik, tapi payah. Kalau dah umur 40, tak nak semayang lagi, payah lepas itu nak semayang. Jadi sebab itu tuan-tuan, kalau nak berubah kepada kebaikan sebelum umur 40 tahun. Tambah lagi maksiat, tambah lagi. Nanti dah taubat tu masa lagi tambah. Sudahnya maksiat tu sudah tak ada lagi patri gini. Namanya apa? Khatam. Orang dah habis ngaji Quran apa buat? Khatam lah. Khatam. Tinggal tutup. Ini tak boleh lagi tu. Cuma selagi orang itu hidup dalam dunia ni, tak boleh kita cap dia sebagai khatam. Tak boleh. Tapi kalau Allah nak ubah boleh. Tapi biasanya tak boleh. Tapi kalau dia mati kafir, baru dikatakan khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa wa lahum azabun azim. Khatamallahu ala qulubihim. Allah dah tutup hati-hati mereka. Tutup dia Allah Ta'ala. Tak mau masuk kebaikan. Lantak oleh azan beria benar. Lantak oleh Ustaz Razli azan. Bukan di surau aja. Di mana? Di masjid hospital tu. Dia azan sana. Jerit pekik.
Tapi orang tak duli je lah. Buat tak hati je ya. Kenapa? Hati dah tertutup. Ni je. Sonok je. Ni Kim Tokap kat Surau Pendek. Puja keluar ni. Puja pusat ni keluar. Kerana dah biasa dengan kemungkaran. Itu dah khatam Allah. Cuma selagi manusia itu hidup, kita tak boleh cap dia sebagai khatam Allah. Sudah mati, baru boleh dia jadi khatam Allah. Seperti Fir'aun, seperti Namrud, itu boleh khatam Allah. Seperti Abu Jahal, Abu Lahab, Qarun, Haman, itu boleh ya. Tidak, tak boleh lagi ya. Itu. Sebab itu jangan berani-berani benda dengan maksiat. Mulanya sikit, lama-lama sudah tak boleh nak baik. Sudah tak boleh nak betul. Ini yang ketiga ya. Dalam melarang dan mencegah masyarakat daripada kemungkaran, perkara-perkara mungkar ialah tiap-tiap perkara yang dilarang oleh Islam. Sebab itu Allah datangkan hukum. Ada 5 hukum. Apa hukumnya? Yang pertama wajib, yang kedua haram, yang ketiga sunat, yang keempat makruh, yang kelima harus. Apa kata wajib? Dibuat dapat pahala, ditinggalkan berdosa. Kedudukannya mesti buat ya. Itu wajib. Apa kata haram? Apa kata haram? Dibuat berdosa, ditinggalkan dapat pahala. Kedudukannya mesti ditinggalkan, never do it. Ada benda haram ya. Yang ketiga, yang kedua. Yang ketiga sunat. Apa itu sunat? Dibuat dapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Kedudukannya elok buat. Bukan mesti buat ya, elok buat. Yang sunat. Benda yang elok buatlah. Mayang sunat ada, puasa sunat ada, pakaian yang sunat ada, sedekah sunat ada, macam-macam ada sunat ya. Zikir sunat ada, zikir wajib dalam sembahyang. Yang sunat dua sembahyang, zikirlah. Dapat pahala. Kalau buat banyak-banyak yang sunat, maka terkumpullah pahala-pahala sunat tu ya. Dia minum sikit boleh ya. Sudah. Itu 5 hukum ya, yang sunat. Yang makruh, sebab itu boleh dengar sunat tu jangan juih bibi tu adalah sunat ke wajib sunat je. Jangan ikut juih ya. Dari sunat tu kita dapatkan kasih sayang Allah Taala ya. Ini dah ngapa kamu tak boleh sobat tu sunat ke wajib ni. Jadi kalau terkumpul pahala sunat tu, hari-hari kumpul ni. Mayang sunat kumpul. Ini kalau sunat mana ni buat takdir ya. Bukan ada faham pun. Saja sembang belakang. Orang dah sembahyang qabliyah maghrib, dia sembang di tanah-tanah di sembahyang ya. Ngapa sembahyang ada sunat ke wajib ni? Cuba kalau dia buat setiap kali sembahyang. Yang sunat tu. Dan sebagainya. Bila dia puasa sunat. Bila dia pakaian yang sunat, yang sunnah tu ada sunat tu pasti dapat pahala. Yang sunnah tu mengikut tradisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa mengamalkan sunnah Nabi di hari orang yang tidak lagi mengamalkannya, maka dia dapat pahala 100 mati syahid. Dah ke tanda. Tuan-tuan, 100 mati syahid tak ke tanda. Orang mati syahid ni masuk syurga tanpa hisab. 7 golongan masuk syurga tanpa hisab. Yang di antaranya orang mati syahid tu. Jadi amalkan sunnah Nabi tu. Bukan payah benar. Senang aja. Sunnah Nabi. Masuk masjid, kaki kanan itu sunnah Nabi. Masuk tandas, kaki kiri, tutup kepala, itu sunnah Nabi betul tak? Jadi senang, bukan susah mana. Bagi orang lelaki berjanggut, tapi tuan-tuan jangan berjanggut pula. Kalau dia berjanggut tak boleh. Sudah ada peraturan yang kata jangan berjanggut. Tapi kalau cuti boleh tak berjanggut? Ustaz nanti kalau cuti boleh janggut tak? Boleh ya. Janggut lah. Tak payah cukup. Pisau beli tak payah beli. Bagi dia apa? Ada seorang sahabat tau. Ini cerita pasal janggut dia. Ada seorang sahabat, dia ada 2 helai je janggut ni. 2 helai, satu. Itu je. Bila berselisih dengan Rasulullah, Rasulullah senyum menengoknya.
Dia dua helai aja. Ini satu. Jarang tu. Asal selisih senyum Rasulullah. Asal berjumpa senyum Rasulullah dengan dia. Lama-lama dia tak sedap. Rasulullah ni perli aku. Ini. Asal senyum macam mana? Lama-lama dia dah tak tahan. Dia cukur punya dua helai jagung tu. Langsung licin. Dari ada dagu dia. Tak ada janggut dah. Lepas itu jumpa Rasulullah, masak muka Rasulullah tengoknya. Masak muka Rasulullah tengoknya. Jumpa lagi masak. Tak ada senyum langsung. Jumpa lagi masak. Marah tidak lah, tapi masak. Dia orang Arab ni, dia mah upright tau. Dia bukan simpan-simpan. Dia terus je. Bila dia ada apa masalah, dia terus jumpa. Pergi jumpa Rasulullah. Ya Rasulullah, pasal apa kamu jumpa aku hari ni masak je? Setiap kali jumpa aku masak, dulu kamu tengok aku senyum aja sebenarnya. Jawab Nabi, ngapa kamu potong janggut kamu? Aku senyum kamu tu bukan kerana kamu ada dua helai janggut. Aku nampak ketika itu malaikat bergayut-gayut di atas janggut kamu tu. Malaikat tu bergayut-gayut tu. Kenapa? Rasulullah tu bukan senyum dengan orang tadi. Dia senyum dengan para malaikat. Bergayut dengan malaikat tu. Sudahnya lepas itu, sahabat tadi simpan balik janggut. Jual aja simpan balik ya. Karena dia nampak fadilat berjanggut tu ya. Itu dia. Tapi kalau dia kerana itu buat dia jangan pula ya. Kerana peraturan kita tak boleh jangan buat. Tapi kalau tak ada peraturannya boleh buat ya. Itu dia. Jadi itu tugas yang ketiga ya. Dipikul oleh jentera pentadbiran. Perkara bukan di atas lagi sekali ya. Baca balik bagi faham betul. Islam melarang dan mencegah masyarakat daripada kemungkaran. Perkara-perkara mungkar ialah tiap-tiap perkara yang dilarang oleh Islam yang merangkumi tiap-tiap tindakan yang mendatangkan kemerbahayaan. Tengok ada perkataan kemerbahayaan, datang bahaya pula ya, yang menyebabkan bahaya terhadap masyarakat dan individu. Karena Allah sebut dalam Quran, wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan kamu campakkan diri kamu ke dalam kebinasaan. Dah tahu benda tu bahaya jangan buat. Dah tahu benda tu merosakkan jangan buat. Dah tahu benda tu mendatangkan penyakit jangan buat. Kerana kalau buat juga haram hukumnya. Macam ni ayah ni. Kalau saya tahu dalam ayah ada racun jangan minum. Kalau minum berdosa, haram ya. Tapi tak tahu mana bahaya. Itu dia. Begitu juga. Benda yang membahayakan. Bila kita lakukan bahaya. Dah tahu benda itu bahaya. Boleh mendatangkan penyakit. Boleh mendatangkan pneumonia. Boleh mendatangkan kanser. Boleh mendatangkan macam-macam. Jangan dibuat ya. Tinggalkan. Jangan. Allah larang apa itu? Wala tulqu bi aydikum ila tahlukah. Jangan kamu campakkan diri kamu ke dalam kebinasaan. Inilah 3 tugas yang mesti dipikul oleh jentera pentadbiran. 3 tadi ya. Yang pertama tadi apa? Menyeru kebajikan. Menyeru kebajikan. Yang kedua, menyuruh masyarakat melakukan makruf, buat baik. Yang ketiga, melarang. Yang pertama, seru kebajikan, berdakwah. Yang kedua, apa? Yang kedua, buat makruf, buat kebaikan. Amar makruf. Dia pertama yang kedua itu memang sama ya. Amar makruf. Yang ketiga, larang daripada melakukan kejahatan. Larang daripada benda yang maksiat. Jangan buat. Itu ketiga. Inilah 3 tugas yang mesti dipikul oleh jentera pentadbiran, orang yang berkuasa di dalam masyarakat, sama ada ketua kampung ke, ketua unit ke, ketua bahagian ke, apa-apa lah ya, ketua pengulu ke, ADO ke, DO ke, itu tugasnya ya. Menyeru dan melaksanakan kebajikan serta kemajuan dalam masyarakat, menyuruh melakukan makruf dan melarang serta mencegah daripada kemungkaran. Buat makruf, tinggalkan yang mungkar. Itu ada dalam Qurannya. Tadi dah saya bacakan ayatnya. Wal takum minkum ummatin yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun.
hendaklah ada di kalangan kamu satu kumpulan, satu taifah, satu jemaah yang mereka itu menjadi contoh dan tauladan kepada masyarakat. Mereka menyeru kepada kebajikan dan mencegah kepada kemungkaran. Mereka itulah orang-orang yang dapat keuntungan di akhirat. Kerana ini dibuat apa yang Allah suruh, ya. Jadi buat itu. Mesti ada satu kumpulan itu yang menyeru kebajikan, mencegah kemungkaran. Lagi satu apa kata Allah? Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Itu ayat lain, ya. Surah itu juga, surah Ali Imran. Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas. Kamu adalah sebaik-baik umat yang didatangkan oleh Allah di kalangan manusia. Kamu adalah orang terbaik. Umat Nabi Muhammad itu umat yang terbaik. Tapi syaratnya tu apa? Ta'muruna bil ma'ruf. Kamu menyeru kepada kebajikan, wa tanhauna 'anil munkar, dan kamu mencegah kepada kemungkaran. Wa tu'minuna billah. Sampai itu kamu beriman dengan Allah Taala. Ada tiga perkara. Ya, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kemudian ujungnya wa tu'minuna billah. Jadi sampai itu kamu beriman dengan Allah. Kalau tak beriman tak juga. Kalau syarat utamanya mesti beriman, padahal kamu adalah yang terbaik. Umat Muhammad adalah umat yang terbaik. Tapi dengan syarat tadi, mesti menyeru kepada kebaikan, mencegah kepada kemungkaran. Baru jadi orang baik. Dia tak lengkap lagi, ya. Itu dia, ya. Itu tiga tugas dia, ya. Baik. Pada permulaan ayat 103 disebut semangat yang mewarisi masyarakat, yang merangkum golongan pemerintah dan rakyat. Perkara yang sangat mustahak sekali ialah mesti ada semangat persaudaraan yang tulen. Mesti ada rasa saudara, mesti ada rasa sahabat yang tulen, yang benar, yang ikhlas. Yang mengeratkan tali kasih sayang antara seluruh rakyat dan pihak kerajaan yang dijalankan oleh tali atau agama. Jadi Allah suruh buat apa? Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'tasimu bihablillahi jami'a. Ayat itu, ya. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Hendaklah kamu berpegang teguh dengan tali Allah. Tali Allah itu hukum Allah. Itu namanya tali Allah. 5 hukum tadi mesti kita pegang sungguh-sungguh. Wa'tasimu bihablillahi jami'a. Pegang teguh kamu dengan tali Allah dan jangan kamu bercerai-berai. Jangan pecah belah. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Wazkuru ni'matallahi 'alaikum sampai ujung ayat. Itu je saya nak baca ke mana, ya. Itu dia. Jadi mustahak sekali ialah mesti ada semangat persaudaraan yang tulen, yang mengeratkan tali kasih sayang. Ada tali hablullah, tali Allah itu hukum Allah, ya. Kasih sayang di antara seluruh rakyat dengan pihak kerajaan yang dijalankan oleh tali agama Allah, tali atau agama Allah, dan terhadap jalinan yang diikat dengan agama Allah itu mestilah ada tolong menolong, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Kata Allah dalam surah Al-Baqarah juga. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Bertolong bantulah kamu ke atas kebaikan dan ke arah ketakwaan. Wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Jangan kamu bertolong bantu di atas perkara-perkara yang membawa dosa dan juga permusuhan. Itu jangan tolong-tolong. Benda yang maksiat yang kita tolong tu. Tahu malam ni nak ada apa? Nak ada pesta rock yang kita pergi nampak ke poster. Ya, putih ni punya lebih nampak poster. Apa dia malam ni ada rock ni? Mempersembahkan ni. Siapa-siapa jangan tu. Itu tolong bantu. Kalau hal-hal maksiat jangan tolong bantu. Tapi kalau hal-hal kebajikan bertolong bantu. Itu Allah perintah tu semua. Itu betul tu. Mestilah ada tolong menolong, perpaduan dan pengorbanan di antara kaum muslimin demi kebajikan bersama untuk masyarakat, ya. Mereka sekalian hendaklah tunduk di bawah arahan prinsip-prinsip Islam, baik berkenaan dengan kesusilaan, kemasyarakatan, ekonomi dan juga pemerintahan.
Ada semua ya. Udah bunyi belum? Belum bunyi lagi? Nampak bunyi biarlah. Tak apa dah. Bila bunyi kan, kawal ya. Di dalam keterangan yang ringkas, ini bukan ringkas pun, panjang ya. Di dalam kenapa? Memang tak ada bunyi ke? Dia ada bunyi? Ya? Udah lari jam tu. Maknanya takkan bunyi tu ya? Tak apalah. Kita sambung ayat ni ya. Di dalam keterangan yang ringkas ini akan ditekankan tentang kewajipan atau tugas pemerintah. Ya, tugas pemerintah. Tadi dah saya bacakan ya. Siapa yang berkuasa di atas muka bumi itu, yang pertama wa aqamus solah wa atuz zakat, dan kira-kira buat itu ya. Atau menjalankan pengajaran Islam yang berkenaan dengan kerosakan akhlak. Artinya akhlak manusia dan banyak rosak dah ya. Terhadap milikan perseorangan dan batasannya, dan ada batasan pula mengikut konsep Islam. Sudah banyak orang tak ikut Islam dah ya. Jadi mudah-mudahan kita dapat melaksanakan dalam hidup kita. Bukan saja kita selamat, masyarakat pun selamat, Islam pun selamat ya? Dan segala-galanya, negara pun selamat. Jadi cukup sekali itu ya. InsyaAllah kita akan sambung lagi di masa-masa bulan depan ya. Okey, sekian dulu. Ada bangkangan? Any objection? Jawablah objection overruled ya. Yang tak erti bahasa undang-undang kan? Takkan boleh tak erti bahasa undang-undang? Any objection? Apa jawab? Objection overruled ya. Any question? No question. Alhamdulillah ya. Bagus betul ya. Bijak-bijak belakang. Mana nak cari? Hanya ada di surau Al-Mustaqim, FRU Sungai Senang ya. Okey, sekian dulu tuan-tuan dan perempuan, tak ada pun tuan-tuan ya. Mudah-mudahan kita dapat sesuatu panduan untuk menyelamatkan kita dalam kehidupan di dunia. Lebih-lebih lagi kita nak selamat dalam kehidupan di akhirat kelak. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li